Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan terutama sekali kepada Dr. Eko Praitno. Tidak lupa juga kepada ahli kumpulan Britney Juberin, Jelson Gimus dan Roland Ronald Hanarius. Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan dengan lebih dalam lagi berkenaan ulasan R.O. Winstead mengenai Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Sebagai pendahuluan, dalam dunia sejarah undang-undang dan peradaban manusia, Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka menonjol sebagai dua dokumen yang memainkan peranan utama dalam perkembangan hukum di Asia Tenggara, khususnya pada zaman Kesultanan Melaka. Pada abad ke-20, seorang orientalis terkenal iaitu R.O. Winstead menyuarakan pandangan kontroversialnya bahawa Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka merupakan digest of laws, dan pernyataan ini tidak hanya mengejutkan tetapi juga membuka ruang untuk penganalisaan yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan Undang-Undang Laut Melaka yang berkembang di Melaka. Baiklah, seterusnya kita beralih pula ke Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka terdiri daripada 3 komponen. Hukum Kanun Melaka juga dia merujuk kepada satu set undang-undang yang diperkenalkan ke dalam Empayar Melaka pada abad ke-15 oleh Sultan Melaka iaitu Sultan Muhammad Shah. Hukum Kanun Melaka ni dia memainkan peranan penting dalam mewujudkan sistem perundangan dan pentadbiran Empayar Melaka. Kanun Melaka juga pada dasarnya adalah kodifikasi undang-undang Islam yang mengandungi pelbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat Melaka. Kanun ini mencerminkan prinsip syariat Islam yang merangkumi aspek keadilan, jenayah, kontrak, pewarisan dan perkahwinan. Pertama sekali ialah salah satu hukum Kanun Melaka membincangkan hukum jenayah. Hukum jenayah dalam Kanun Melaka ini dia memainkan peranan pentinglah dalam menentukan keselamatan dan ketenteraman masyarakat Melaka pada ketika itu. Hukuman yang dikenakan terutamanya potong jari dan potong tangan bagi mencuri mencerminkan kesungguhan Melaka untuk menjaga keadilan dan memastikan orang ramai ini selamatlah dan terpelihara daripada jenayah. Dan kepentingan prinsip perundangan ni, perundangan Islam ni dalam membentuk ini adalah jelas. Hukumnya adalah hukuman yang berat ini diharapkan dapat memberi kesanlah pencegahan dan menjamin keadilan di kalangan rakyat Melaka, dan proses peradilan ini teratur dan adillah seperti yang terdapat dalam Kanun Melaka. Dia menunjukkan usaha untuk menegakkan hukum dengan penuh keadilan. Tapi walau bagaimanapun, kesan hukuman yang berat ini juga dia jadi subjek perbincangan dalam masyarakat. So beberapa pihak mungkin berpendapat bahawa hukuman seberat ini tidak sesuailah dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan moden. So ini dia buka ruanglah untuk merenung perubahan dalam pendekatan panel dan kehakiman dalam konteks sejarah dan perkembangan perundangan. Alright, so seterusnya ialah hukum peradilan dalam Kanun Melaka. Kanun Melaka ni dia merangkumi prosedur perbicaraan yang adil dan telus. Dia memperincikan langkah-langkah yang perlu diikuti semasa kes ni sedang dibicarakan. So proses-proses keadilan dan kebolehpercayaan menjadi penentu utama dalam melaksanakan proses perbicaraan. So kelayakan moral dan ilmu hakim menjadi faktor penentu dalam menjalankan keadilan. Pentadbiran yang adil ini ditekankan dalam memastikan sistem peradilan berjalan dengan lancar. So hakim ni dia diarahkanlah untuk memberikan keputusan yang adil dan jujur dengan ajaran agama Islam. So keadilan sosial dan ekonomi juga diambil sebagai pertimbanganlah dalam menilai kes-kes yang tertentu. Right, so akhir sekali adalah hukum perkahwinan dan keluarga. So Kanun Melaka ni dia merangkumi peraturan-peraturan yang mengatur proses perkahwinan menurut prinsip undang-undang Islam. Ini termasuk juga syarat-syarat sah kahwin, hak dan tanggungjawab suami isteri, hukum dan hukum pasal perceraian jugalah. So sebagai contoh kan, Kanun Melaka ni dia mengandungi peruntukan mengenai hakim wali bagi perempuan yang belum berkahwin dan syarat sah perkahwinan seperti ijab dan kabul. So aspek keluarga dalam Kanun Melaka ni dia melibatkan hukum berkaitan dengan hak waris, tanggungjawab keluarga dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Undang-undang berkaitan dengan harta pusaka juga ditetapkan dalam kanun yang menentukan cara pembahagian harta pusaka mengikut hukum Islam. So tanggungjawab suami terhadap isteri dan anak-anak juga turut digariskan dalam undang-undang keluarga ini. Okey, so kesimpulannya bagi hukum Kanun Melaka, dia ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengawal kehidupan masyarakat pada masa itu, dan dia menandakan pencapaian penting dalam sejarah pembangunan perundangan di rantau itu. So Kanun Melaka ni dia mencerminkan keprihatinan dan komitmen Empayar Melaka terhadap prinsip keadilan sosial.
So melalui kodifikasi Undang-Undang Islam ini, Kanun Melaka memberikan panduan yang terperinci lah tentang hukuman dan prosedur kehakiman yang bertujuan untuk memastikan adil lah dan di kalangan masyarakat. So hukuman yang adil dan selaras dengan prinsip agama ni dia adalah asas untuk memupuk dan supaya kita kekal harmoni. So Kanun Melaka itu dia bukan sejak menggubal peraturan perundangan, tapi dia juga bertujuan untuk memastikan pematuhan kepada norma agama dan moral. Dia melibatkan juga kawalan tingkah laku sosial lah, apa-apa yang melanggar prinsip undang-undang Islam kah. So dia untuk kehidupan kita seharian. So selain itu juga Kanun Melaka ni dia mengiktiraf dan dia melindungi hak kebebasan individu lah dalam konteks undang-undang Islam. Ini termasuk hak keluarga juga, hak pewarisan seperti yang dikatakan sebentar tadi, dan hak asasi manusia sebagai seorang individu. So sistem perundangan ni yang dikawal oleh Kanun Melaka, dia bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keadilan kepada semua lapisan masyarakat. So akhir sekali, kepentingan Kanun Melaka ini terletak pada peranannya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perundangan. Saya serahkan kepada rakan saya. Selain daripada hukum Kanun Melaka, Zaman Kesultanan Melayu Melaka juga turut mengamalkan Undang-Undang Laut Melaka sebagai salah satu garis panduan dalam sistem pemerintahannya. So, apa yang dimaksudkan dengan Undang-Undang Laut Melaka? Ringkasnya, undang-undang ini adalah berkaitan dengan peraturan kelautan. Antara undang-undang yang terdapat di bawah Undang-Undang Laut Melaka adalah Peraturan Pelayaran dan Perdagangan, Peranan Pegawai Kapal, Langkah Keselamatan dalam Kapal, Tugas Anak Kapal, Peraturan Penumpangan dan Penyewaan Kapal, serta kuasa nakoda dalam menjatuhkan hukuman. Oleh itu, undang-undang ini jelas menunjukkan ia adalah satu peraturan yang melibatkan aktiviti maritim sesuai dengan kegiatan ekonomi utama Melaka pada zaman tersebut. Pada pengulasaan berkenaan dengan pendapat R.O. Winstead, terlebih dahulu siapa itu R.O. Winstead? R.O. Winstead yang dikenali sebagai Sir Richard Olaf Winstead yang lahir pada tanggal 2 Ogos 1878 merupakan seorang pengkaji Timur Inggris dan juga pentadbir koloni yang berkemahiran dalam teori British Malaya. Sebelum kita berbahaskan berkenaan dengan pandangan beliau, ramai ahli sarjana dan juga ulama pernah menafikan pandangan dan pendapat beliau berkenaan dengan analisis yang dinyatakan. Beliau mengatakan bahwa undang-undang Islam di tanah Melayu dan juga di bahagian Nusantara mempunyai hubung kait berkaitan dengan kedatangan pihak penjajah. Maka dengan itu, perubahan yang berlaku sebenarnya adalah disumbangkan oleh faktor intrinsik yang bermaksud dorongan dan juga pengaruh yang datang daripada penjajah itu. Akan tetapi, pemikiran Winstead mengatakan bahwa ia adalah dasar kepada konsep Darwinism yang bermaksud kepercayaan yang ditanam dalam setiap ideologi orang Barat yang bertanggung jawab besar dalam ketamadunan bangsa lain, khususnya kepada masyarakat kawasan Timur yang menjadikan agama Islam sebagai sistem kepercayaan dalam kehidupan seharian mereka. Oleh sebab itu, kenyataan yang dinyatakan oleh beliau berkenaan dengan pandangannya, beliau mengatakan bahwa Islam di tanah Melayu merupakan betul-betul daripada agama Hindu yang dipengaruhi dengan kepercayaan Hinduism. Yang kedua yaitu Islam adalah agama yang terhasil daripada budaya Timur Tengah yang memerlukan sesuatu kerangka yang agak keras dan bersesuaian dengan latar belakang iklim. Dan masyarakat Timur Tengah juga sudah pasti tidak sesuai untuk bangsa yang lain, melainkan daripada negara Arab, dan tidak termasuk seperti tanah Melayu dan juga di bagian Nusantara yang lainlah. Dan yang ketiga yaitu Winstead menganggapkan orang Islam di Timur Tengah sebagai bangsa yang barbar dan ganas dan patut dibenci kerana mereka dahagakan darah penganut Kristian. Walau bagaimanapun, apa yang dapat disimpulkan berkenaan dengan pendapat Winstead adalah jelas bahawa kemunculan kerajaan Melayu Melaka pada waktu pemerintahan Parameswara telah menganut agama Islam dan telah menerima undang-undang Islam sebagai undang-undang negara Melaka yang pertama dan telah dituliskan oleh Hang Sidi Ahmad sewaktu pemerintahan Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1446 sehingga 1456, dan ia telah terbagikan kepada dua jenis undang-undang yaitu Kanun Melaka yang dikuatkuasai di Daratan Negeri Melaka dan Kanun Laut Melaka
yang dikuasai di atas kapal, yang mana andaian undang-undang telah ditulis pada tahun 1444 Masehi pada waktu itu. Baiklah, seterusnya saya pula akan membentangkan tentang ulasan daripada kumpulan kami tentang pendapat Richard Olaf Winstedt atau lebih dikenali sebagai R.O. Winstedt, yang mana beliau berpendapat bahawa hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka ini tidak boleh dijadikan sebagai modal undang-undang di Nusantara pada ketika itu. Kerana beliau berpendapat bahawa hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka ini hanyalah bersifat digest of law. Itu. Jadi, pada pendapat kami sebagai ahli kumpulan, kami berpendapat bahawa R.O. Winstedt ini dalam penulisan beliau bersifat bias yang mana pada ketika itu pengkaji ataupun sarjana daripada Eropah ataupun yang berasal daripada Barat ini tidak mengiktiraf kecerdikan atau kepintaran orang-orang yang berasal daripada timur, bahagian timur. Jadi terutamanya sekali masyarakat Melayu yang hidup di zaman Kesultanan Kerajaan Melaka pada ketika itu. Beliau sebenarnya terlepas pandang beberapa perkara. Yang pertama ialah penyebaran agama Islam di Asia pada ketika itu adalah sangat cepat. Jadi salah satu intipati yang menjadi asas kepada penggubalan kedua-dua undang ini adalah ajaran Islam itu sendiri. Jadi yang pertama sekali bagi kami adalah kekayaan nilai-nilai asas dalam Undang-Undang Kanun Melaka itu ataupun dalam Undang-Undang Laut Melaka itu yang pada pendapat kami ianya sesuai untuk dijadikan sebagai modal undang-undang di Nusantara pada ketika itu. Kerana jika dilihat kepada dua-dua undang-undang ini, nilai-nilai seperti keadilan, keharmonian dan kepatuhan kepada prinsip-prinsip agama Islam tetap terkandung di dalam undang-undang itu, yang mana ianya adalah bertujuan untuk menjaga keharmonian masyarakat yang hidup pada zaman Kesultanan Melayu Melaka itu. Yang kedua, pada pendapat kami, R.O. Winstedt tidak mengambil kira keupayaan undang-undang untuk disesuaikan dengan perubahan sosio budaya. Sistem perundangan yang baik ini dia mesti mempunyai prinsip ataupun asas yang kuat. Contohnya bersifat dinamik dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dari masa ke semasa. Oleh itu, Undang-Undang Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka masih boleh dianggap sebagai model yang boleh disesuaikan dan dikemaskini mengikut keperluan semasa, terutamanya kepada masyarakat yang hidup pada zaman kegemilangan kerajaan Melaka pada ketika itu. Dan yang ketiga, Nusantara ini mempunyai sejarah dan budaya yang berkembang secara serentak, dan pengaruh empayar Melaka terhadap perantau ini pada ketika itu adalah sangat besar. Oleh itu, pada pendapat kami, hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka boleh dijadikan sebagai sebahagian daripada kesinambungan budaya di Nusantara dan boleh menyediakan asas yang boleh disesuaikan, dikemaskini dan yang memahami aspek-aspek budaya yang ada di Nusantara pada ketika itu. Dan yang terakhir sekali adalah kalau kita lihat kepada kedua-dua undang-undang ini, kita dapat mengenali kelebihan sistem perundangan yang mana dia mengekalkan keseimbangan di antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Jadi undang-undang laut dan hukum Kanun Melaka pada ketika itu pada pendapat kami telah mencapai tahap keseimbangan ini dalam konteks Kerajaan Melaka. Dan konsep ini masih boleh digunakan di Nusantara kerana itulah yang diperlukan di Nusantara pada ketika itu, kerana Nusantara itu
dulu kebanyakan tempat di Nusantara ini mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang besar dan juga mempunyai kerajaan-kerajaan yang besar, yang berkuasa dan berpengaruh. Jadi pada pendapat kami, hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Melaka ini sebenarnya boleh diguna pakai. Kerana salah satu intipati yang utama di sana ialah perkembangan penggubalan kepada kedua-dua undang-undang ini, iaitu hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka ini adalah sejajar dengan penyebaran agama Islam pada ketika itu. Jadi itu saja pemandangan daripada saya. Sekian. Sebagai kesimpulannya, berbalik pula kepada soalan, iaitu adakah pendapat Winstead mengenai hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang tidak sesuai dijadikan sebagai model undang-undang di Nusantara adalah kurang bersetuju. Walaupun Winstead mempunyai alasan tersendiri mengenai pernyataan yang diberikan, namun apabila dilihat kembali, kedua-dua jenis undang-undang ini sebenarnya masih relevan bagi mengimbangi warisan sejarah dalam tuntutan semasa. So, dalam konteks ini, penggubalan kedua-dua jenis undang-undang dengan memperalusi prinsip yang ditekankan dalam konsep sezaman. Okey, so hukum Kanun Melaka ini dia menyoroti prinsip-prinsip keadilan, manakala Undang-Undang Laut Melaka pula dia menggariskan kepada peraturan yang berkaitan dengan kegiatan maritim. Oleh itu, pandangan Winstead perlu diperhalusi dengan memberi penekanan kepada nilai dan kepentingan undang-undang dalam konsep Nusantara. Ini kerana kedua-dua jenis undang-undang ini dia memainkan peranan penting dalam membentuk identiti, keadilan dan warisan negara yang tidak ternilai. Okey, so itu saja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.